Okey, resistance. Okey, resistance adalah satu level yang di mana harga tidak boleh naik ke atas. Okey, kerana menjadi harga shilling. Okey, harga shilling. Bagaimana kita nak menentukan harga shilling? Kita lihat kepada harga ke belakang. Contohnya saya letak di sini ya. Okey, di sini adalah contoh, di sini adalah harga semasa. Jadi dia punya resistance adalah pada level yang ke belakang. Okay, contoh saya letak di sini ya. Okay, ini adalah resistance. Okay, level ini resistance. Okay, ini adalah resistance 1, resistance 2 dan resistance 3. Okay, ini adalah level-level resistance. Jadi kalau harga hendak meneruskan kenaikan, dia mesti pecahkan level-level puncak yang tertinggi yang ke belakang. Okay, jadi kalau kita lihat, okay, di sini pada candle ini dia berjaya pecahkan resistance. Okay, di sini dia berjaya pecahkan resistance pada tarikh 3 Februari. Okay, dan dia berjaya close atas pada resistance sebelum ini. Jadi di sini kita panggil sebagai breakout. Okay, jadi apabila breakout, kita boleh consider untuk entry. Okay, kita boleh consider untuk entry. Okay, dan kalau kita nak confirmkan, okay, kita boleh buat juga dalam bentuk line chart. Okay, line chart pun boleh, kita boleh lihat di mana point ataupun titik resistance. Okay, puncak. Okay, setiap puncak itu adalah menjadi resistance kepada harga semasa. Okay, untuk case ini di sini adalah resistance dia. Okay, resistance, ini resistance dan ini resistance lah. Jadi apabila harga berjaya close, okay, contoh saya letak di sini. Okay, harga dah pecah resistance. Okay, yang pertama, yang kedua. Okay, di sini level ini. Jadi di sini dah berlaku breakout. Okay, dah berlaku breakout dan kita apabila berlaku breakout, itu adalah satu signal kepada kita untuk entry lah, kerana berlaku trend yang baru ataupun dah berlaku uptrend ataupun sesuatu berlaku dalam syarikat itu menyebabkan harga dia melonjak. Jadi itu adalah isyarat yang bagus. Okay, kemudian dia dah pecahkan resistance dan resistance yang terbaru. Okay, kita lihat resistance yang terbaru adalah bergantung kepada previous previous high. Okay, ataupun yang ke belakang yang tertinggi. Contohnya di sini, okay, ini adalah level yang tertinggi. So kita tengok lagi dalam chart yang mana level yang tertinggi ke belakang. So di sini adalah level yang seterusnya. Okay, di sini. Okay, puncak yang berikutnya. So saya letakkan. Okay, di sini adalah pada level 40 sen. Okay, pada level 40 sen adalah dia punya resistance dan berjaya dipecahkan. Okay, berjaya dipecahkan di sini. Okay, dan seterusnya di sini. Okay, ini adalah resistance. Okay, pada level 415 dan resistance ini berjaya dipecahkan dan harga terus naik ke atas. Okay. Okay, itulah cara kita menentukan level-level resistance. Okay, apa peranan resistance? Okay, resistance yang pertama adalah teknik belian on breakout. Okay, biasanya kelebihan dia adalah harga naik laju, tetapi satu keburukan kerana harga jauh daripada support. Maksudnya cut loss kita jauh di bawah. Itu sahaja. Kelebihan dia naik laju, tetapi cut loss jauh di bawah. Okay, itu resistance. Okay, sama juga dengan case ni. Okay, yang ini kita lihat ya, resistance dia adalah pada level di sini ya, yang tertinggi di sini 1, 2. Okay, di sini kita boleh letak sebagai resistance. Okay, pada level 67 sen. Okay, 67 sen adalah resistance. Kemudian berlaku breakout. Okay, berlaku breakout di sini. Okay, dua kali break. Ini breakout yang pertama. Kemudian digagal, dia turun balik. Kemudian berlaku breakout yang kedua, dia naik dan di kemungkinan possible untuk dia turun balik tu ada. Okey, kemungkinan kita boleh consider kalau kita confuse untuk masuk, kita boleh ambil breakout kali yang ketiga. Okey, ini baru kali yang kedua. Okey, pertama dia drop balik, yang kedua. Kemudian dia drop balik, kemungkinan dia akan drop, dan yang ketiga tu mungkin kita boleh consider untuk kita entry on breakout kali yang ketiga untuk surekan breakout valid. Okey, jadi sebelum berlakunya breakout resistance yang paling tinggi di sini, dia sudah melakukan pecahan resistance yang sebelum, yang terdekat. Contohnya di sini adalah puncak tertinggi yang pertama.
Okay, di sini adalah puncak yang tertinggi yang pertama daripada harga bawah. Dia naik dan dia mesti challenge. Okay, puncak yang pertama di sini sebelum dia challenge puncak yang berikutnya. Jadi dia telah melakukan breakout resistance di sini. Okay, resistance di sini pada level 645 sen. Okay, pada level 645 sen adalah dia punya resistance dan dia berjaya. Okay, yang pertama kali dia gagal. Okay, dia gagal untuk melakukan pecahan resistance. Contohnya di sini. Okay, pada level ini dia cuba pecahkan tapi tak berjaya, dia turun balik sekejap, dan cubaan kali kedua dia gagal juga, dia close bawah pada resistance, dan cubaan kali ketiga dia berjaya. Okay, dia berjaya dan dia teruskan kenaikan sehingga mencapai maksimum 71 sen sebelum dia drop balik. Okay, itu adalah level-level yang kita kenali sebagai resistance. Okey, resistance yang pertama, resistance yang kedua di sini, okay, ini di sini. Okey. Ini resistance yang kedua dan ini yang ketiga dan begitulah seterusnya. So, resistance sekarang ini adalah pada level pada level yang tertinggi semasa ke belakang. Okey. So, next resistance dia adalah di sini. Okey, di sini. Di sini adalah resistance dia yang sekarang 1 dan 2. Okay, ini adalah resistance semasa. Ya, okay. Pada level 70 sen dan pada level pada level 735 sen. Dua level ini adalah resistance yang dia perlu pecahkan untuk dia meneruskan kenaikan. Dan level ini menjadi satu shilling ataupun point untuk dia pantul balik ke bawah. Okay, itu kita boleh interpret ataupun kita boleh baca resistance sebagai satu level shilling untuk dia pantul balik ke bawah. Okay, dan pengambilan profit pun kita based on resistance. Okay, itu saya akan masuk chapter lain. Cuma sekarang ni kena pasti titik resistance. Okay.